Serangga ini hidup berkelompok. Terdapat lebih 20,000 spesies lebah di seluruh dunia. Ia hidup di setiap benua kecuali di kutub utara dan selatan. 300 tahun sebelum Masehi, madu digunakan dalam proses mengawet mumia Firaun. Ia dapat menghalang mumia daripada proses perebutan dan sebagai bahan yang dapat mematikan kuman. Dokumentari ini meneroka rahsia lebah dan madu dengan bantuan ulama terkenal di Mesir. Profesor Dr. Zaglu An-Najjar, 74 tahun, seorang pakar geologi dan fellow Akademi Sains Islam Mesir. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dalam penulisan. يقول رب العالمين وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون لأن هذا نوع من الإلهام الذي يلهمه ربنا تبارك وتعالى للحيوان كما يلهمه للنحل فقال وأوحى ربك إلى النحل. Al-Nahar atau lebah, nama yang dijadikan surah dan disebut kisahnya di dalam Al-Quran. Disebabkan keistimewaan nama ini, ia menarik minat seorang ilmuwan Islam membuat kajian mendalam tentang lebah. Al-Jahiz atau nama penuhnya Abu Uthman Amru Ibn Bahar Al-Basri, ilmuwan Islam yang dilahirkan pada tahun 776 Masehi di Basrah, Iraq. Beliau berasal daripada keluarga miskin dan menyara hidup keluarganya dengan menjual roti. Mengimbau kembali kehidupan semasa kecil, Al-Jahiz pernah diberikan ibunya sedulang kertas. Ibunya menyatakan dengan kertas inilah Al-Jahiz akan hidup senang dan menjadi terkenal. Beliau digelar Al-Jahiz kerana keluasan ilmu dan ketajaman matanya. Keistimewaan ilmuwan ini wajar dicontohi. Budaya membaca dan menulis menjadi amalannya. Kaedah tersebut digunakan sehingga melahirkan Kitab Al-Hayawan. Kami meneruskan pencarian untuk mendapatkan kitab tulisan ilmuwan itu. Darul Kutub atau Perpustakaan Negara Mesir asalnya tempat untuk menyimpan manuskrip dan khazanah negara. Perpustakaan ini mula mengumpul koleksi kitab seabad yang lalu. Minat membaca di kalangan masyarakat Mesir menjadi faktor bertambahnya koleksi kitab di Darul Kutub. Antaranya, kitab karangan ilmuwan Islam zaman pertengahan. Kitab ini ditulis oleh Al-Jahiz pada kurun ke-8 Masehi. Kitab Al-Hayawan membincangkan perihal haiwan dengan penekanan kepada komunikasi di antara haiwan, psikologi dan tahap intelek serangga. Buku Al-Hayawan ini sebenarnya di antara buku terawal yang menyentuh tentang haiwan ataupun zoologi, tentang ilmu binatang ini. Walaupun sebelum ini ada dah ulama-ulama Arab dulu yang pernah menulis benda yang sama, tapi tidak selengkap apa yang ditulis oleh Al-Jahiz. Ada sebelum ini ada yang menulis tentang, misalnya Ibn Qutaibah pernah menulis tentang Al-Ibil, tentang unta. Ada yang tulis tentang Al-Hammam, merpati. Tapi Al-Jahiz dalam buku beliau ini, Al-Hayawan ini, dia menulis tentang semua jenis-jenis binatang yang ada di negara. Di Malaysia, nama Al-Jahiz tidak dikenali. Namun bagi pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Zamri Arifin, nama Al-Jahiz sebati dalam dirinya. Beliau mengabdikan dirinya untuk memahami pribadi Al-Jahiz. Bermula dari sarjana muda sehinggalah doktor falsafah, kajian ilmiah beliau ditulis mengenai Al-Jahiz. Al-Jahiz ini saya tertarik dengan dia semenjak saya belajar peringkat sarjana muda lagi. Pada masa itu saya menuntut di Kuwait University sebelum Perang Teluk yang kedua. Jadi masa itu salah seorang pensyarah saya, dia beri satu teks daripada buku Al-Jahiz. Teks itu daripada karya Al-Jahiz yang berjudul Al-Bukhala.
dia suruh saya analisa penulisan Al-Jahiz. Dan saya rasa kagum dengan bentuk penulisan dia. Jadi di situ menimbulkan bibit-bibit saya nak kaji dengan lebih lanjut. Dan apabila saya sampai ke tahap peringkat sarjana, saya diberi kesempatan untuk membuat kajian yang lebih lanjut, iaitu menghasilkan sebuah tesis sarjana. Saya cuba lanjutkan kajian saya dalam tesis PhD saya. Saya membuat kajian yang lebih lanjut, iaitu melihat kepada tendensi, kecenderungan agama yang ada dalam penulisan Al-Jahiz. Kesan daripada pembacaan dan penelitian, Al-Jahiz terkenal sebagai seorang penulis yang mempunyai pemikiran bebas, teliti dalam perhatian dan bijak menyelesaikan masalah yang dibincangkan. Beliau mengolah pemikiran dan pendapatnya dalam pelbagai topik. Jahiz sebutkan di sini, walaisa fil ardi tujaru syarab. Kita tak akan dapat seorang peniaga air, peniaga jus minuman yang lebih kaya, aisar minhum, yang lebih kaya kecuali peniaga-peniaga air yang mencampur madu di Mesir. Realitinya, sepanjang berada di Kahira, inilah satu-satunya gerai menjual madu yang kami temui. Masyarakat yang dahulunya menjaga kesihatan melalui amalan meminum madu, kini semakin melupakannya. Damsyik, ibu negara Syria. Selain peristiwa bersejarah pembunuhan Habil dan Qabil di Jabal Qassim, Damsyik terkenal dengan pelbagai industri dan perusahaan kecil. Ekonomi Syria berkembang hasil ekspor petroleum dan diikuti sektor pertanian dan penternakan. Antaranya tradisi peternakan lebah madu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai peternakan lebah madu di Syria, kami menemui pemilik pusat lebah Syria, Dr. Basim Al-Attar. Dr. Basim sentiasa memastikan kebersihan dan kualiti madu sebelum ia dimasukkan ke dalam botol untuk diekspor. Ketika ini, beliau mengimbau kembali apa yang pernah dinyatakan ilmuwan Islam Al-Jahiz bahawa sebaik-baik madu ialah yang berwarna keemasan. Selain kajian kualiti, Dr. Basim melakukan penyelidikan saintifik ke atas madu untuk mencari rahsianya. Beliau berpendapat, sebagai seorang Islam tidak cukup dengan mengetahui lebah dan madu menjadi sebutan di dalam Al-Quran. Bahkan kita patut mengkaji hikmah di sebaliknya. Hasilnya, Dr. Basim berjaya mengeluarkan produk berasaskan madu yang diekspor ke Asia dan Eropah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. رب العالمين ذكر بطونها ولم يقل بطن، كان يمكن يقول بطنها، الإنسان له بطن واحد، أما النحلة فلها بطون، هناك بطن لإنتاج العسل. Kajian saintifik membuktikan lebah mempunyai perut yang khusus untuk menyimpan madu, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Perut ini tidak bercampur dengan usus najis dan menjadi penawar pelbagai penyakit. Kembaru ilmuwan diteruskan. Kami berpeluang meninjau lokasi peternakan lebah di Pergunungan Zabadani, 50 km dari Damsyik di sempadan Lebanon. Menurut Dr. Basim, lebah di kawasan pergunungan lebih aktif berbanding lebah hutan. Terdapat lebih 360,000 sarang lebah di sepanjang pergunungan Syria dan ia mampu menghasilkan madu sebanyak 1,800 tong setahun. Hampir keseluruhan penternak lebah di Syria menggunakan sarang tiruan daripada jenis Langstroth.
Langstroth diambil sempena nama seorang penternak lebah Amerika Syarikat, Lorenzo Lorraine Langstroth. Beliau melakukan revolusi dalam penciptaan sarang tiruan dengan membuat penutup yang boleh dibuka dari atas dan papan madu yang boleh dicabut. Rekaan yang mudah digunakan ini mendapat hak cipta daripada Kerajaan Amerika Syarikat pada 5 Oktober 1852. Musim panas adalah musim yang sesuai untuk lebah menghasilkan madu. Ketika bunga mulai mekar, lebah akan saling berkomunikasi untuk memberi isyarat kepada lebah lain tentang penemuan bunga. Lebih 1000 tahun lalu, ilmuwan Islam Kurun ke-8 Al-Jahiz membuat kajian ke atas haiwan mengikut pengaruh cuaca, persekitaran dan geografi yang berbeza. Walaupun ahli falsafah Yunani seperti Aristotle pernah membicarakan perubahan alam ke atas haiwan, namun mereka tidak mampu mengembangkan teori itu secara menyeluruh. Setelah meneliti ayat Al-Quran berkaitan lebah, Profesor Dr. Kamaruddin Muhammad Yusof tertarik untuk melakukan kajian terhadap madu. Bermula dengan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, beliau akhirnya berjaya membuktikan madu sebagai alternatif kepada ubat moden. Kita buat satu kajian yang kita buat yang memakan masa 5 tahun dulu. Kita merawat 102 pesakit di mana luka mereka tidak pernah sembuh, maksudnya tidak sembuh. Jadi apabila kita rawat dengan madu lebah, semua alhamdulillah 100% sembuh. Jadi dengan jelas membuktikan keupayaan madu lebah sebagai ubat moden untuk menyembuhkan luka-luka, termasuk luka pembedahan sebenarnya. Madu sebenarnya dihasilkan oleh lebah pekerja yang kesemuanya lebah betina. Sementara lebah jantan bilangannya lebih kecil dan hanya membantu ratu lebah dalam pembiakan. Ratu lebah berperanan menetaskan telur selain menjadi pengurus. Sesungguhnya, manusia dapat mempelajari tabiat kerjasama lebah untuk diamalkan dalam organisasi. Beberapa teori menerangkan mengapa sarang lebah semula jadi berbentuk heksagon atau segi 6. Antaranya, bentuk ini menjimatkan ruang. Teori lain menyebut ia terhasil secara semula jadi, seperti bentuk buih-buih sabun yang bercantum. Kesimpulannya, heksagon adalah bentuk paling sempurna dan sesuai dari segi geometri berbanding bentuk lain. Demikian, keagungan Tuhan mengilhamkan kepada lebah. Ekor lebah pekerja jangka hayat lebih kurang 40 hari saja. Tetapi 40 hari itu kerja tak berhenti-henti. Dan untuk menghasilkan madu untuk manusia, kerana madu yang dihasilkan itu besar jumlahnya. Jadi yang dimakan setiap hari oleh jumlah lebah itu memang tak banyak. Dan lebah hanya makan debunga dengan madu sebagai roti dan dicicah dengan manisan, itu makanan harian dia. Dan dia boleh hidup 40 hari. Tapi yang sebahagian besar madu tu adalah untuk manusia. Sebab tu bila manusia mengambil, sama ada ambil di sarang, di pokok ke, di gunung ke, di rumah lebah yang dibela tu, maksud biasanya manusia tidak akan disengat oleh lebah. Dia tidak akan menyengat kecuali manusia yang memulakan proses. Manusia terkejut oleh kena akan disengat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di atas bukit dan di atas pokok dan pada apa-apa yang mereka jadikan atap. Kemudian makanlah pelbagai buah-buahan dan ikutilah jalan Tuhanmu dengan mudah. Keluar dari dalam perut-perutnya minuman yang berlainan warnanya untuk menyembuhkan penyakit manusia. Sesungguhnya, yang demikian itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya.
Selain madu asli, terdapat madu campuran dan madu sintetik di pasaran. Madu campuran mengandungi kandungan gula yang tinggi sehingga mencecah 50% sekaligus boleh menyebabkan penyakit kencing manis jika diminum berterusan. Madu sintetik pula dihasilkan di kilang menggunakan fruktosa yang dicampur dengan asid pekat. Menurut Profesor Dr. Kamarudin dari Jabatan Molekul Universiti Malaya, penggunaan madu campuran dan sintetik dalam bahan makanan dan minuman secara berterusan boleh merosakkan hati dan menyebabkan kanser usus besar. Sebenarnya kalau kita biasakan lidah kita dengan madu tulen, kita boleh bezakan madu tulen dengan tak tulen. Lidah kita, itu yang paling ini. Paling. Kerana ini telah saya buat sendiri dengan anak saya, anak perempuan saya yang boleh membezakan dengan cara lidah dia. Jadi kita bagi dia biasakan dengan tulen, kita bagi madu lain, campuran, dia boleh kata, ini tak tulen. Dan bila kita uji, memang betul. Sesungguhnya, tiada cara yang paling mudah untuk membezakan antara madu asli dan madu tiruan, hanya ujian makmal dan pengalaman yang mampu menyelesaikan masalah ini. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang bermaksud, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Sesungguhnya, ilmuwan Islam dahulu dan sekarang adalah orang yang benar-benar menghayati Al-Quran sebagai sumber rujukan ilmu. Al-Jahiz sebelum beliau meninggal dunia diberitakan bahawa pernah mengalami penyakit lumpuh. Oleh sebab itu ada sebahagian riwayat menceritakan bahawa Jahiz yang meninggal kerana dihempap oleh rak-rak buku dalam perpustakaan di rumah dia. Kerana beliau merupakan salah seorang yang gemar membaca dan banyak menulis,